Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami Kumpulan 14 akan membentangkan jenis-jenis inflasi dan cara mengatasinya. Definisi inflasi ialah kenaikan harga purata pada tahun semasa berbanding dengan harga purata tahun sebelumnya. Inflasi ini juga mencerminkan penurunan kuasa beli wang pengguna disebabkan oleh harga yang meningkat. Baiklah, jenis inflasi yang pertama adalah inflasi tarikan permintaan. Inflasi tarikan permintaan berlaku disebabkan oleh kenaikan permintaan agregat iaitu AD dalam keadaan di mana penawaran agregat AS tidak berubah. Permintaan agregat AD ini meningkat atau naik disebabkan oleh komponen yang meningkat. Komponen permintaan agregat terdiri daripada yang pertama pelaburan, yang kedua perbelanjaan kerajaan, yang ketiga penggunaan dan seterusnya ekspor bersih. Inflasi tarikan permintaan boleh ditunjukkan dengan peranzakan keluk permintaan agregat ke kanan apabila keluk penawaran agregat tidak berubah. Baiklah, kita beralih kepada keluk inflasi tarikan permintaan merujuk kepada rajah 1. Keseimbangan keluaran negara asal tercapai pada titik E di mana keluk AS sama dengan AD, keluk AS bersilang dengan keluk AD pada harga sama dengan P dan keluaran negara sama dengan Y. Dengan andaian bahawa berlakunya peningkatan perbelanjaan kerajaan, permintaan agregat akan meningkat dan menyebabkan peralihan keluk AD ke kanan iaitu daripada AD ke AD1. Pada harga sama dengan P, permintaan agregat AD lebih daripada penawaran agregat AS iaitu sebanyak Y2. Lebihan AD ini akan menyebabkan harga umum cenderung untuk naik. Peningkatan harga umum menyebabkan AD berkurang manakala AS meningkat. Proses ini akan berterusan sehingga tercapainya keseimbangan baru iaitu pada titik E1 apabila AS sama dengan AD1 ataupun AS bersilang dengan keluk AD1. Kesan daripada pencapaian keseimbangan pada titik baru ini, harga umum akan naik dari P ke P1. Begitu juga dengan keluaran negara meningkat dari Y ke Y1. Peningkatan harga umum dari P ke P1 ini menggambarkan ekonomi menghadapi masalah inflasi tarikan permintaan. Salah satu cara untuk mengatasi masalah inflasi tarikan permintaan melalui dasar monetari menguncup adalah yang pertama meningkatkan kadar bunga. Peningkatan kadar bunga akan menyebabkan orang ramai cenderung untuk menabung kerana pulangannya yang banyak. Jadi, apabila ramai orang menabung, perbelanjaan penggunaan akan berkurang. Selain itu, peningkatan kadar bunga juga akan menyebabkan kos pinjaman meningkat. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan orang ramai mengurangkan permintaan ke atas pinjaman wang untuk berbelanja. Jadi, kedua-dua situasi ini akan menyebabkan kurangnya perbelanjaan penggunaan dan seterusnya mengelakkan AD daripada meningkat. Walau bagaimanapun, peningkatan kadar bunga ini membawa kesan buruk iaitu menjejaskan pelaburan baru dan mengurangkan output yang dihasilkan oleh firma. Bismillahirrahmanirrahim. Cara untuk mengatasi inflasi tarikan permintaan melalui dasar monetari mengucup. Yang kedua adalah operasi pasaran terbuka. Okey, apa itu operasi pasaran terbuka? Operasi pasaran terbuka ni dijalankan oleh Bank Pusat di mana Bank Pusat akan menjual sekuriti kerajaan. Dia akan jual kepada siapa? Dia akan jual kepada firma ataupun isi rumah. Ini akan mengumpulkan wang di tangan firma dan isi rumah. Seterusnya akan kurangkan kuasa perbelanjaan di pasaran. Yang ketiga adalah menaikkan nisbah rizab, nisbah rizab wajib, nisbah rizab mudah tunai dan juga kadar diskaun. Okey, apabila kadar inflasi tinggi, Bank Pusat dia akan naikkan nisbah rizab wajib, mudah tunai dan juga kadar diskaun. Jika nisbah rizab dan kadar diskaun dinaikkan, maka keperluan simpanan wang rizab bank perdagangan di Bank Pusat akan meningkat. Ini akan menyebabkan kedudukan kecairan institusi-institusi kewangan
akan berkurang dan mereka akan kurangkan pinjaman kepada orang awam. Cara atasi inflasi tarikan permintaan yang keempat adalah mengawal pemberian kredit. Okey, apabila berlaku inflasi, kredit yang diberikan kepada pelabur atau orang ramai perlu dikawal. Dia perlu diberikan kepada projek-projek penting saja dan bukan tujuan penggunaan. Inflasi tarikan permintaan yang kelima adalah pendanaan iaitu funding, di mana ianya mengumpulkan wang dari orang ramai untuk tujuan pelaburan. Bank Pusat mengurangkan pengeluaran sekuriti kerajaan jangka pendek dan mengeluarkan atau menambahkan pengeluaran sekuriti kerajaan jangka panjang bagi tujuan melawan inflasi. Ini akan menggalakkan orang ramai menabung, seterusnya mengurangkan perbelanjaan permintaan agregat. Yang keenam, iaitu yang terakhir adalah pujukan moral, di mana Bank Pusat akan memujuk serta mengarahkan bank-bank perdagangan untuk memberi pinjaman kepada pihak tertentu sahaja. Pinjaman yang dilakukan hanya untuk tujuan spekulasi. Import dan perbelanjaan ke atas barang-barang mewah tidak dibenarkan. Pembelian insurans diketatkan, iaitu menaikkan jumlah bayaran pendahuluan dan tempoh bayaran balik dipendekkan. Kejayaan bergantung kepada kerjasama daripada bank-bank perdagangan. Cara atasi inflasi tarikan permintaan adalah dengan menaikkan kadar cukai, di mana ianya menggunakan dasar fizikal menguncup, di mana peningkatan cukai langsung boleh mengurangkan pendapatan boleh guna dan sekaligus mengurangkan penggunaan serta kemampuan membeli isi rumah. Inflasi dapat diatasi di mana perbelanjaan agregat dan permintaan agregat akan berkurang. Seperti yang dapat dilihat dalam rajah di dalam slide, di mana keseimbangan asal tercapai apabila AD0 sama dengan AS pada titik E0 dengan tingkat harga umum P0 dan tingkat pendapatan negara Y0. Apabila kerajaan mengenakan dasar fiskal menguncup dengan menaikkan kadar cukai dan mengurangkan perbelanjaan kerajaan, maka kelur AD akan beralih ke kiri dari AD0 ke AD1. Keseimbangan baru tercapai apabila AD1 sama dengan AS pada titik E1. Ini akan menyebabkan tingkat harga umum berkurang dari P0 ke P1 dan pendapatan negara turut berkurang dari Y0 ke Y1. Saya akan membentangkan langkah untuk mengatasi inflasi tarikan permintaan. Seperti yang semua sudah maklum, inflasi tarikan permintaan dapat dikurangkan melalui dasar fiskal menguncup dan dasar monetari. Di bawah kawalan pujukan moral, dasar fiskal boleh dilaksanakan. Dan langkah untuk mengatasi masalah inflasi tarikan permintaan melalui dasar fiskal adalah dengan mengurangkan perbelanjaan kerajaan. Hal ini kerana perbelanjaan kerajaan merupakan salah satu komponen bagi perbelanjaan agregat. Oleh itu, pengurangan perbelanjaan kerajaan akan mengurangkan perbelanjaan agregat. Ia juga akan mengurangkan permintaan agregat sekaligus mengawal tingkat inflasi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang inflasi tolakan kos. Inflasi tolakan kos merupakan kenaikan harga barang dalam ekonomi yang disebabkan oleh kenaikan kos pengeluaran. Pertambahan kos pengeluaran akan mendorong firma untuk menaikkan harga, walaupun mereka terpaksa menanggung risiko pengurangan permintaan barangan yang telah dikeluarkan. Sebagai contoh, peningkatan tingkat upah dan kos bahan mentah akan meningkatkan kos pengeluaran secara serta-merta. Oleh itu, firma akan memindahkan beban kenaikan kos tersebut kepada pengguna dengan meningkatkan harga jualan. Terdapat beberapa langkah kawalan langsung yang boleh dijalankan untuk mengawal inflasi tolakan kos. Salah satu langkah kawalan langsung yang boleh dijalankan adalah dengan menetapkan harga bagi barang-barang yang tertentu. Pihak kerajaan boleh melaksanakan dasar harga maksimum yang juga dikenali sebagai dasar harga shilling dengan menetapkan harga maksimum bagi sesuatu barang. Pada kebiasaannya, barang yang ditetapkan harga merupakan barang keperluan pengguna yang penting seperti beras dan gula. Dengan penetapan harga tersebut, penjual tidak boleh menjual barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan. Seterusnya, mengawal kenaikan gaji dan upah. Perkara ini dapat membantu dalam usaha mengawal inflasi. Apabila gaji dan upah kekal, kos pengeluaran dan pendapatan isi rumah tidak terjejas. Kerana jika gaji dan upah tidak meningkat, maka kos pengeluaran dan pendapatan isi rumah juga tidak meningkat. Oleh itu, pengguna tidak perlu menanggung beban peningkatan harga di jualan disebabkan pengeluar tidak perlu memindahkan kos pengeluaran kepada pengguna. Kesannya, corak jumlah pekerja kekal dan perbelanjaan agregat tidak meningkat. Oleh itu, inflasi tolakan kos dan tarikan permintaan dapat dikawal.
Inflasi diimport berpunca daripada harga barang import yang meningkat. Barang diimport boleh terdiri daripada barang siap dan barang separuh siap serta bahan mentah yang digunakan untuk proses pengeluaran. Pengguna perlu membayar harga yang tinggi jika barang import tersebut mengalami kenaikan harga kerana pengeluar memasukkan sebahagian peningkatan kos bahan input yang menyebabkan harga jualan lebih tinggi. Di sini terdapat dua cara untuk mengatasi masalah inflasi diimport. Yang pertama ialah mengawal barangan import yang mahal supaya tidak berlaku inflasi. Yang kedua, mengawal barangan ekspor untuk memastikan tidak berlaku kekurangan di pasaran. Jika antara salah satu perkara ini berlaku di pasaran, kemungkinan barang kurang dan harga meningkat kerana permintaan yang terhad. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.